Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua sentiasa sihat dan bersedia untuk belajar. Kita bertemu lagi hari ini dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4, Unit 20, Mari Bertani. Tajuk kita pada hari ini ialah Cara Membuat Penggalak Tumbuhan. Nama cikgu ialah Muhammad Firdaus bin Syamsuddin. Jom kita belajar. Tajuk kita pada hari ini ialah cara membuat penggalak tumbuhan. Standard pembelajaran yang perlu kamu kuasai pada hari ini ialah 2.1.1, iaitu membaca dan memahami petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Objektif kita pada hari ini ialah murid dapat membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. Baiklah, kita akan sama-sama membaca cara membuat penggalak tumbuhan. Cikgu Syah mengedarkan artikel tentang cara membuat penggalak tumbuhan kepada murid-muridnya. Penggalak tumbuhan berfungsi untuk menggalakkan kesuburan pokok selepas dibaja. Kita boleh membuat penggalak tumbuhan sendiri. Bahan dan peralatan yang diperlukan adalah seperti yang berikut. 2 biji telur, sebotol susu kultur, bekas plastik dan botol penyembur. Baik, kita akan lihat satu persatu cara untuk membuat penggalak tumbuhan. Yang pertama, mula-mula pecahkan telur ke dalam bekas plastik. Yang kedua pula, kemudian tuang sebotol susu kultur ke dalam bekas tersebut. Yang ketiga, goncang sehingga sebati. Simpan dalam suhu bilik selama 3 hari. Yang keempat, penutup bekas plastik perlu dilonggarkan agar gas-gas yang terhasil dapat keluar. Yang kelima, selepas 3 hari, periksa keadaan larutan. Ambil 2 hingga 3 sudu larutan tersebut dan tambahkannya dengan 1 liter air ke dalam botol penyembur. Yang terakhir, semburkan larutan pada daun pokok, buah-buahan atau sayur-sayuran pada waktu pagi dan petang. Penggalak tumbuhan tersebut boleh digunakan antara 1 hingga 3 kali seminggu. Baik, itulah cara-cara untuk membuat penggalak tumbuhan. Baik, mengapakah penggunaan bahan semula jadi lebih baik daripada bahan kimia? Kita akan sama-sama membincangkan apakah kelebihan penggunaan bahan semula jadi lebih baik daripada bahan kimia. Baik, yang seterusnya kita akan membaca dengan lebih jelas dan terperinci cara-cara membuat penggalak tumbuhan. Kawan-kawan, saya akan menerangkan cara-cara membuat penggalak tumbuhan. Mula-mula, pecahkan 2 biji telur ke dalam bekas plastik. Kemudian, tuang sebotol susu kultur ke dalam bekas tersebut. Goncang sehingga sebati. Simpan dalam suhu bilik selama 3 hari. Sebelum itu, penutup plastik perlu dilonggarkan agar gas-gas yang terhasil dapat keluar. Selepas 3 hari, periksa keadaan larutan. Ambil 2 hingga 3 sudu larutan tersebut dan tambahkannya dengan 1 liter air ke dalam botol penyembur. Semburkan larutan pada daun pokok, buah-buahan atau sayur-sayuran pada waktu pagi dan petang. Penggalak tumbuhan tersebut boleh digunakan antara 1 hingga 3 kali seminggu. Baik, inilah secara terperinci dan lebih jelas cara membuat penggalak tumbuhan. Sekarang kita akan melihat kelebihan penggunaan bahan semula jadi. Yang pertama, menjimatkan kos. Kenapa menyebabkan kos? Kita hanya perlu menggunakan telur dan susu kultur sahaja. Berbanding bahan-bahan kimia yang lain memerlukan lebih banyak bahan dan lebih banyak wang diperlukan. Telur
Dan susu kultus saja dah mampu untuk kita membuat penggalak tumbuhan dan sangat menjimatkan kos. Yang kedua, mengurangkan pencemaran alam sekitar. Tidak berlaku pencemaran air berbanding bahan kimia. Apabila kita menggunakan bahan semula jadi, kita letakkan pada pokok, kita sembur pada pokok, kita siram pula pokok itu, ianya tidak akan berlaku pencemaran air. Tetapi jika kita menggunakan bahan kimia, akan berlaku pencemaran air dan akan merosakkan ekosistem-ekosistem yang lain dan boleh membunuh haiwan-haiwan yang hidup di dalam air. Yang ketiga, baik untuk kesihatan kita sendiri. Apabila kita menggunakan bahan semula jadi, baik untuk kesihatan kita dan tidak akan menjejaskan kesihatan kita berbanding dengan bahan kimia. Contohnya, yang lebih jelas, jika kita menggunakan racun ataupun baja yang ada kimia. Apabila kita menyembur atau semburkan baja, kita tak pakai topeng, akan masuk ke dalam saluran pernafasan kita dan akan menyebabkan masalah paru-paru. Kalau kita pakai topeng pun boleh menyebabkan masalah paru-paru kita dan boleh menyebabkan jantung kita pun sakit. Yang keempat, membentuk persekitaran sihat kepada habitat haiwan. Contohnya, haiwan seperti cacing. Baik, baja, macam contoh kita menggunakan baja dari bahan semula jadi, akan membentuk persekitaran yang bermanfaat dan habitat kepada cacing tanah contohnya dan hidupan mikrob yang bertindak menjadikan tanah lebih subur. Itulah kelebihan penggunaan bahan semula jadi berbanding bahan kimia. Cikgu harap kamu semua faham mengenai isi pelajaran pada hari ini. Selamat belajar, semoga berjaya. Cikgu sentiasa doakan kejayaan kamu. Duduk di rumah, jagalah SOP. Kita jaga kita, semoga COVID cepat berlalu pergi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.